Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Kuching City, yang mana Sabah menang 1-0 melalui gol jaringan Badrul Bahtiar dalam saingan suku akhir TM Piala Malaysia. Untuk perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, kedua-dua pasukan bermain dengan seimbang. Kedua-dua pasukan tidak banyak percubaan-percubaan berbahaya, tetapi ada beberapa gerakan-gerakan yang berbahaya. Faham tak? Di mereka ada percubaan yang tidak berbahaya, tapi gerakan-gerakan mereka berbahaya. Cumanya the execution ataupun the final part of the movement boleh dikatakan tidak beberapa menjadi. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah perkara yang saya suka dan juga positif side tentang pasukan Sabah ni? Yang pertama adalah daripada segi build up play mereka. Seperti mana yang kita tahu, formation Sabah adalah 3-4-3, tetapi asas kepada formation back 3 mereka still lagi dalam penggunaan back 4, iaitu mereka akan push sama ada full back mereka, iaitu Rizal dan juga Nazirul Naim, untuk spread out ataupun melebar lebih ke bahagian wide area dan untuk bertindak lebih ofensif dalam pembinaan ataupun daripada segi build up the game. Cumanya apabila mereka dalam keadaan untuk spread out, untuk bermain dengan lebih ofensif, mereka punya transisi ataupun open game, mereka akan bermain dalam bentuk back 2, iaitu Dominic Tan dan juga Pak Tesu akan bertindak sebagai dua center back. Dan dalam pada masa yang sama, daripada segi build up ni, Stuart Wilkin akan turun deep ke di antara Pak Tesu dan juga Dominic Tan untuk menjadi player yang akan progress ataupun membawa bola ke lebih tinggi ke hadapan. So Stuart Wilkin akan sentiasa turunlah untuk membantu build up play yang cuba dilakukan oleh pasukan Sabah. Dan daripada segi build up play itu, pasukan Kelantan dia akan pasukan Sabah, maafkan saya, pasukan Sabah akan bermain balik dengan buka game kepada bahagian wide area. So apabila mereka dah open game kepada bahagian tengah dengan ada bantuannya daripada Stuart Wilkin yang turun untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian atas, pasukan Sabah akan open game ataupun circulate balik mereka punya ball kepada bahagian wide area. Jadi kebanyakannya gerakan-gerakan daripada pasukan Sabah, mereka akan memfokuskan untuk mencari Fahan Roslan di bahagian kiri, dan Fahan Roslan akan dibantu oleh Nazirul Naim yang bertindak sebagai wingback untuk membuat overlap ataupun untuk melakukan underlap ataupun sekadar memberi support kepada Fahan Roslan dengan berada di belakang beliau. Dan benda sama yang juga berlaku di bahagian kanan, yang mana kita boleh tengok sekiranya pasukan Sabah open game di bahagian kanan, Rizal Ghazali akan naik lebih tinggi dan bertindak dengan lebih ofensif dengan buat overlap ataupun buat underlap lah. Tetapi kebanyakannya pergerakan di bahagian kanan, Rizal Ghazali lah yang akan dominate dan akan buka game. Dan pada game ni memang saya boleh puji Rizal Ghazali bermain dengan sangat cemerlang. Apa yang boleh saya katakan, beliau bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi overlapping, daripada segi ofensif, dari segi menyerang. Memang Rizal Ghazali banyak memberi ancaman kepada barisan pertahanan Kuching City, yang mana kita boleh tengok larian-larian overlap yang dilakukan oleh Rizal Ghazali memang memberi masalah. Bahkan Rizal Ghazali bermain seperti winger, kadang-kadang dia masuk, dia cut in, lepas tu lakukan percubaan dan sebagainya. So Rizal Ghazali banyak contribution beliau pada perlawanan ni di bahagian kanan dengan larian-larian berbahaya ketika pasukan Sabah menyerang. Cumanya daripada perlawanan ni, apa yang boleh kita belajar? Apakah kelemahan pasukan Sabah yang paling ketara apabila mereka cuba untuk circulate, untuk bermain di bahagian wide area, tetapi mereka menjadi masalah adalah apabila supply ke dalam kotak penalti agak kurang, yang mana sebelum ni memang Sabah banyak main attack belah kanan belah kiri, dan mereka akan supply bola ke dalam kotak penalti dengan hantaran-hantaran lintang ataupun cutback supaya ada berlakunya aerial duel ataupun ada berlakunya orang kata apa, pergelutan di dalam bahagian kotak penalti lah. Tetapi masalahnya pada perlawanan ni, pasukan Sabah tidak
banyak supply bola ke dalam kotak penalti. Sebab apa? Sebab yang pertama, masalah ketara adalah mereka tak ada proper striker. Mereka menurunkan Azhar Haras dan juga Badru Bahtiar untuk bertindak di bahagian hadapan pasukan mereka. Tetapi untuk game ni, kalau kita lihat kebanyakannya distribution ball ataupun hantaran-hantaran bagaimana Sabah supply bola ke dalam kotak penalti sebenarnya agak kurang. Sebab apa? Sebab pemain-pemain Kuching City dah berjaya absorb dan berjaya untuk mematahkan serangan pasukan Sabah sewaktu Sabah nak build up, terutamanya di bahagian wide area. Kita boleh tengok bagaimana Kuching City perbesarkan mereka punya defensive department untuk memastikan yang pemain-pemain Sabah tak boleh nak melakukan crossing ataupun hantaran ke dalam kotak penalti ataupun nak supply bola dengan banyak ke dalam kotak penalti. So pemain-pemain Kuching dah banyak keluar untuk melakukan blocking, intercept dan juga melakukan pressure supaya pemain-pemain Sabah tak ada banyak timing ataupun tak banyak peluang untuk lakukan hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Ada beberapa peluang yang pemain Sabah berjaya cipta, antaranya seperti hantaran daripada Fahan Roslan yang gagal disambut oleh Badru Bahtiar, tiba-tiba sampai dekat Azhar Haras tetapi Azhar Haras gagal untuk skor. Itu adalah salah satu corak permainan pasukan Sabah lah yang boleh kita katakan. Dan daripada segi corak permainan pasukan Sabah ni juga, mereka sebenarnya mempunyai corak permainan yang sangat-sangat predictable, iaitu permainan yang memang boleh dijangka, boleh dibaca dan boleh dipastikan untuk pasukan lawan bertahan dengan sangat baik. So mereka punya taktikal dah senang sangat kena baca. Tu sebab Kuching City pada perlawanan ni mereka boleh menyeimbangi dan juga meneutralkan pasukan Sabah. Jadi benda tu memang sangat-sangat positif lah untuk Kuching City sebab boleh menyaingi pasukan Sabah. Dan antara kelemahan pasukan Sabah lagi, kalau kita lihat seperti mana yang kita tahu, pasukan Sabah juga kuat daripada segi set pieces, sama ada daripada corner kick ataupun free kick. Tetapi untuk game ni, seperti mana saya cakap, apabila pasukan Sabah punya gameplay dah boleh dibaca dan senang sangat untuk kita predict, pemain-pemain Kuching City dah sangat-sangat ready dalam situasi corner kick ataupun situasi free kick, dalam senang cerita dalam set pieces lah, yang mana kita boleh tengok kebanyakannya set pieces yang dilakukan oleh pasukan Sabah berjaya dipatahkan dan berjaya untuk dipastikan tidak menjadi oleh barisan pertahanan dan juga ditampil kemas oleh goalkeeper pasukan Kuching City, Syaiful Wazizi, yang mana bertindak dengan sangat cemerlang dari segi pembacaan hantaran-hantaran lintang melalui set pieces tersebut untuk memastikan yang pemain Sabah tak boleh nak connect the dots ketika set pieces tersebut terjadi. So benda tu memang antara kelemahan pasukan Sabah lah. Tetapi pasukan Sabah berjaya untuk turning the point, yang mana mereka sebenarnya apabila mereka dah berkali-kali cuba untuk attack di bahagian wide area pada perlawanan ni, dan akhir sekali mereka cuba untuk buat something yang agak new lah ataupun something yang baru, yang mana kita boleh tengok apabila pasukan Sabah bermain dengan penetration melalui long ball tetapi memfokuskan kepada bahagian tengah ataupun half space untuk pasukan Sabah penetrate bahagian Kuching City punya defense department yang bermain dengan agak tinggi dalam formation back 3 mereka. So disebabkan kesilapan pemain-pemain Kuching City yang berpaksikan untuk cover up banyak sangat bahagian wide area, Fahan Roslan bertindak dengan cemerlang untuk lari di bahagian half space untuk beat pertahanan tinggi pasukan Kuching City, akhirnya membuahkan hasil. Badru Bahtiar berjaya menjaringkan gol. So benda tu memang positif side untuk pasukan Sabah. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita lihat satu lagi kelemahan Sabah yang kita boleh cerita adalah daripada segi transisi, boleh dikatakan daripada bahagian mid block kepada low block, iaitu ketika situasi mereka bertahan. Macam saya cakap tadi, transisi mereka bertahan, mereka akan naik lebih kepada spray out untuk bertindak kepada fullback. Tetapi dalam masalah yang berlaku pada pasukan Sabah adalah ketika defense mereka berkedudukan dalam dua center back ni, dan dengan ada Stuart Wilkins yang turun untuk progress the ball pada bawah, mereka mempunyai masalah apabila dalam semi block ataupun dalam keadaan mid block ni mereka nak turun berada dalam low block ketika mereka diserang. So benda tu menjadi masalah, dan beberapa kali Kuching City berjaya untuk memanfaatkan kelemahan pasukan Sabah melalui counter attack dan gerakan-gerakan serangan melalui
penetration di bahagian tengah sebelum pasukan Sabah bertindak untuk turun lebih deep membentuk low block. So benda tu memang positif jugalah kepada Kuching City sebab mereka boleh manfaatkan kelemahan tersebut. Tetapi benda juga positif kepada Sabah apabila sebenarnya mereka juga boleh memastikan walaupun mereka agak lambat daripada progres untuk mid block ke low block, mereka still lagi boleh bertahan dengan baik untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan Kuching City gagal untuk menjaringkan gol pada perlawanan ni. Dan akhir sekali apa boleh saya cakapkan, Kuching City sebenarnya bermain dengan baik. Cuma sayangnya daripada segi klinikal dan juga execution, pasukan Sabah lebih bagus ya. Mereka berjaya execute satu gol. Tetapi untuk pasukan Kuching City, attacking style mereka pun lebih kurang, wide area, cross masuk kotak penalti dan sebagainya. Dan mereka juga berharap kepada set pieces, tetapi set pieces mereka tak menjadi. Dan mereka ada beberapa percubaan tetapi gagal execute. So pasukan Sabah lah deserve untuk menang. Jadi itu je lah ulasan saya. Boleh saya katakan aksi kedua-dua pasukan agak seimbang, tetapi tak adalah percubaan yang berbahaya sangat. Cumanya saya harap untuk the next game akan lebih rancak lah. Okay, Assalamualaikum.